So, algoritma carian ini ada 3 jenis iaitu algoritma carian linear, juga dikenali sebagai linear search algorithm, algoritma carian indeks berurutan, juga dikenali sebagai index sequential search algorithm, atau algoritma carian binary search algorithm. Jadi hari ini kita akan banding beza antara tiga jenis algoritma carian ini. So kita akan mulakan dengan algoritma pertama, iaitu algoritma carian linear. Okey. Kita lihat apa itu algoritma carian linear, okey? Carian linear adalah algoritma carian yang sangat mudah, okey? Setiap item disemak dan jika terdapat padanan, item tersebut akan dikembalikan. Jika tidak, pencarian akan berterusan sehingga akhir pengumpulan item. That means kita akan semak setiap item yang diberi dan tengok sama ada ia padan dengan data yang kita sedang cari. Itulah algoritma carian linear. Kita lihat algoritmanya di sebelah kanan ini, langkah-langkah algoritmanya. Okey. Langkah 1, kita baca elemen carian dari pengguna. That means apakah elemen yang kita hendak cari, okey? Kemudian kita tentukan apakah elemen yang kita hendak cari. Kemudian langkah 2, bandingkan elemen carian dengan elemen pertama dalam susunan. Jika terdapat padanan, item tersebut akan dikembalikan. That means you stop your carian dan you tell the pengguna this is your item, okay? Sekiranya kedua-duanya tidak sepadan, kemudian bandingkan elemen carian dengan elemen seterusnya dalam susunan. Okay? Langkah 4, ulangi langkah 3 dan 4 sehingga elemen carian dibandingkan dengan elemen terakhir dalam susunan. That means if you haven't found your element that you're looking for, you keep on searching until the end of the data. Okay, itu yang dimaksudkan. Okay, baik, kita lihat satu contoh algoritma carian linear. Okay, contohnya cari X sama dengan 36 daripada set nombor yang diberi di bawah di sini. Okay, jadi elemen carian kita atau the key element, kita panggil ni key element atau elemen utama yang kita hendak lihat ni ialah X sama dengan 36. Jadi langkah pertama, kita telah pun baca elemen carian dari pengguna. Kita nak X sama dengan 36. Okey. Selangkah yang kedua, bandingkan elemen carian dengan elemen pertama dalam susunan. So kita bandingkan dengan ini. 10 kita bandingkan dengan 36. Padan tak? Tidak sama bukan? So yang ini tak sama, okey? So kalau tak sama, kita bandingkan dengan elemen kedua dalam susunan. Is this equals to 36? Tidak. So kita bandingkan dengan elemen yang ketiga dalam susunan. Is this sama dengan 36? Tidak. Kita bandingkan dengan elemen yang keempat. Sama dengan 36? Tidak. Bandingkan dengan elemen yang kelima. Sama dengan 36? Tidak. Okay. Bandingkan dengan elemen seterusnya. Sama dengan 36? Tidak. Compare with this element sama dengan 36? Ya. Okay. Jadi kita telah pun jumpa data yang kita sedang cari dan kita boleh berhenti di sini. Jadi kita telah buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 perbandingan. Okey, kita telah buat 7 perbandingan untuk mencari elemen utama iaitu key element. Okey, inilah yang dikenali sebagai algoritma carian linear. So do you think this is a good algorithm? Isn't easy? Is it easy?
Yes? Yes. Yes. Cari this direct Yeah. number. Very easy, right? But is it practical? Okay, kalau katakan anda ada, okay, katakan you have the same data macam di atas tadi ya. Kita ada 27, 34, then you have 40, 45, 47, 36 is at the end here. Berapa perbandingan yang anda perlu buat? Sekali je. Dia berhenti sampai apabila dia dalam jadi satu data. Jadi berapa perbandingan? 7 only. Sebelum. 7? No, you see the one at the bottom here. N. Okay, you see the number at the bottom here. I've rearranged it, right? So my 36 is at the end here. So sekarang saya nak cari 36. Berapa perbandingan yang saya perlu buat? 10. 10, right? So I have to compare with this first. No, 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 until I go right to the end. Because my number is right at the end. Jadi saya perlu buat 10 perbandingan. Tetapi, jika nombor 36 ini, say it's here. Okay? Okay, say it's here. So, berapa perbandingan yang saya perlu buat sekarang? 1, 2, 3, 4, 5 kan? 5 perbandingan. So if I have 1000 data, okay, jika saya ada 1000 data dan 36 ni terletak di akhir sekali, di tempat yang terakhir sekali, okay. So berapa perbandingan yang saya perlu buat untuk mencari 36 ni? 1000. 1000. So if it's in the center, saya perlu buat 500 perbandingan. Jadi algoritma ini adalah, walaupun ia adalah algoritma yang sangat mudah dan ringkas, tetapi ia adalah algoritma yang tidak efisien. Okay? Dia jarang sekali digunakan secara praktikal kerana ada algoritma lain yang jauh lebih baik. Okay? So algoritma linear walaupun sangat mudah, okay, tetapi dia jarang digunakan sebab dia adalah kurang efisien. Okay? Dalam algoritma atau dalam carian linear, ia akan mengimbas item satu demi satu tanpa melompat item. Jadi jika kita ada 1000 data, dia akan mengimbas 1000 data. Jadi masa yang diambil adalah sangat lama. Okay? Jadi masa adalah yang diambil bergantung kepada bilangan elemen yang ada. The more elements you have, the longer it takes you to do carian linear. Tetapi algoritma ini sesuai jika bilangan datanya sangat kecil. Kalau bilangan datanya kecil, algoritma ini sesuai dilaksanakan sebab dia mudah dan ringkas. Okay? Okey, kita ada satu lagi contoh carian linear. Okey. Kita nak cari nombor 3 dari susunan di bawah menggunakan carian linear. So dari algoritma kita tahu langkah pertama ialah baca nombor yang hendak dicari, elemen yang hendak dicari. Jadi kita hendak cari 3 daripada susunan data yang diberi. Susunan datanya adalah seperti berikut. Okey. So bagaimana kita buat ini? Jadi kita mula dengan elemen yang pertama 10 ini. Kita mula dengan 10, okey? Adakah nilai ini sama dengan 3? Tidak, okey? Jadi kita bandingkan dengan elemen yang seterusnya 7. Adakah 3 sama dengan 7? Tidak. Okey? So bandingkan dengan elemen yang ketiga. Adakah 3 sama dengan 1? Tidak. Kemudian bandingkan dengan elemen yang keempat, adakah 3 sama dengan 3? Ya. Jadi kita telah pun menjumpai elemen yang dicari. Jadi bilangan perbandingan yang kita buat di sini ialah berapa perbandingan? Berapa?
4. 4 dah. Okay, good. 4 perbandingan, okay. Okay.